Main seruling ni sebidik macam menyanyi. So kalau kita menyanyi, kita kena pakai lidah untuk menyebut suku kata itu. Sama juga macam seruling, kena pakai lidah. Hai korang bersama saya lagi MK Rizwan dalam siri Belajar Seruling. Hari ini adalah episod yang ke-8. Alright, so kita ada 12 episod semuanya, tak lama lagi dah nak habis. Untuk episod kali ini saya nak bercakap tentang teknik melidah, ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya teknik tonguing. Saya selalu tengok orang-orang yang baru nak belajar main, dia pakai hembus je, tak ada teknik yang digunakan untuk buat sebutan tu menjadi lebih clear dan natural. Lepas tu bila main tu dia macam tak ada phrasing langsung, sebab dia macam tak menyebut benda tu. Dia tak memberikan maksud kepada benda yang dia main tu. Sama macam kalau kita menyanyi ataupun kita bercakap, bila kita main seruling ni pun kita kena ada perkataan-perkataan yang kita berhentikan dia punya sebutan dia, ada frasa dia, ada suku kata dia, supaya ayat tu memberi maksud, memberi makna. Sama kalau kita main seruling, bila kita main, melodi yang kita mainkan tu dia tak boleh bersambung aja semua. Dia tak boleh terberhenti je semua. Dia kena ada not-not tertentu yang kita groupkan dia. Kita sela, kita sambung dia. Ada yang kita putuskan pakai lidah supaya dia menjadi satu ayat yang lengkap dan organik. Alright, so hari ni saya akan explain macam mana kita nak menggunakan teknik melidah ataupun tonguing tu. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel ni dan jangan lupa untuk tekan butang like. Sebab kalau korang tekan butang like, lagi senang orang nampak video saya dekat YouTube ni. Apakah itu teknik melidah? Teknik melidah ni adalah teknik untuk kita putus-putuskan bunyi tu. Ini adalah penting ya. Sebab biasanya orang yang baru belajar, dia tak menggunakan lidah tu untuk tiup. Dia akan jadi, dia ibaratnya dia akan hu fu. Dia macam sebab macam tu dah bunyi macam beginner dah. Okay? Sebenarnya bila kita main, kita punya angin tu tak putus tau. Dia macam kalau kita practice untuk tiup panjang. So contohnya, okay, kita tiup tu sentiasa panjang, tapi yang memutuskan angin tu adalah lidah kita. So dengar, saya akan tiup benda yang sama, tapi saya akan guna lidah untuk putuskan. So itu semua pakai lidah. Tu. Okay. So kena praktis benda tu sebabnya lidah kita ni selalunya kita gerak macam dia kena laju cuk. Dia kena menyentuh gigi atas tu ataupun macam ujung gigi macam mana kita sebut T, lidah kita kena macam tu. So dia akan, angin tu dia akan block tuk. Tapi tak bermaksud kita berhenti meniup. Tiup tu kena still berhenti. So bila kita tiup tu, dia akan, ni angin, lidah kita akan block dia. So angin tu still ada pressure. So bila kita tarik lidah tu, angin tu dah pencut pergi balik. So dia akan keluarkan bunyi yang seterusnya. Harap-harap boleh faham lah Kena praktis benda tu sebab lidah kita biasanya bergeraknya tu lambat. So kalau kita bergerak, lidah kita tu lambat, dia jadi gini. Dia meleweh gitu. Tak, dia sebenarnya kena laju. Okay, dia hanya touch untuk block angin tu, lepas tu terus ke belakang balik. So lepas tu ada pula teknik double tonguing. Double tonguing bahasa Malaysia dia apa? Teknik melidah berganda. Okay, so teknik melidah berganda, double tongue dia macam ni. So saya akan share 3 teknik, 3 cara untuk korang praktis teknik melidah, teknik tonguing ni. Okay, cara yang pertama adalah kita ambil major scale. Lepas tu sebenarnya boleh pakai apa-apa scale lah, tapi untuk sekarang ni kita ambil major scale. Lepas tu kita selakan semua. Sorry, bukan sela semua, sela 2 note je. So do, re, kita sela. Sela tu maksudnya kita sambung lah. Kita sambung note dia. So macam ni lah.
kita sambung. Kalau kita tang ataupun kita lidahkan dia, ta ta. Ni tang. Kalau kita sambung, okey, beza kan? So untuk praktis yang pertama ni, kita main do re mi fa sol la ti do, tapi setiap 2 note kita sambung, kita slurkan dia. So ta ta ta. Kenapa kita praktis gitu? Supaya kita punya lidah tu berdisiplin kat mana yang dia nak kena putuskan angin tu. So ta ta. So korang boleh eksperimen dengan kelajuan lidah korang tu. Sebenarnya bila dia tang tu, makin laju makin jarak berhenti note tu lagi rapat. Okey, kalau tak dia jadi, jangan buat macam ni tau. Itu lain. Tak, itu lain. Dia okey, so itu yang pertama, kita slur 2 note. Korang boleh ubah note-note yang lain juga. So maksudnya mungkin kita nak slur macam ni. Pada korang lah. So intentionally korang kena niat, okay, aku nak buat slur dia kat note-note gini. So plan and then buat. Aim dia adalah nak disiplinkan lidah kita tu. Okay, latihan kedua adalah senang saja. Latihan kedua pakai skill yang sama, tapi kita tang every note. Kita lidahkan setiap note. Maksudnya do re mi fa sol la ti do tu kita putuskan dia. So okay, saya rasa ini korang selalu buat, tapi kesalahan yang selalu beginner buat adalah korang macam mana? Korang macam hu, angin tu tersekat. Okay, untuk praktis ni jangan sekat angin tu. Bagi dia tu, angin tu flow je. So okay, jangan buat kan bunyi macam semput. So jangan praktis macam tu. Okey? Praktis dia angin dia tu ta, tapi kita guna lidah untuk putuskan. Ta 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 ta. Okey, tu praktis yang kedua. Praktis yang ketiga, latihan yang ketiga ni adalah melidah berganda ataupun double tongue. So korang kena praktis supaya lidah korang tu laju dan hidup lah. Lidah tu hidup. So kita akan pakai skill yang sama, major skill tu. So kita buat do do re mi fa so macam tu. Okay, so praktis macam tu. Oh, by the way, lupa pula nak pesan. So sebaiknya ataupun lebih digalakkan, lebih afdal, setiap kali kita praktis benda ni kena pakai metronom. Okay, pakai phone korang tu, download metronom. So pakai metronom supaya dia lebih berdisiplin. Teknik berganda tu korang kena hati-hati sebab low note yang rendah susah sikit nak control dia punya double tongue tu. Biasanya dia akan tersqueeze sikit. Jadi praktis perlahan sampai kita dapat low note pun kita boleh double tongue dia. So okay, so ini kita buat ta. Ada juga orang yang buat ta. Okay, dia pakai epiglottal. Epiglottal tu yang ke. So dia ta. So berat sikit untuk saya nak buat ta tu sebab lidah saya besar agaknya. Itu ta. Kalau saya pakai ta. Taka. Mana-manalah yang korang selesa untuk double tongue tu. Cumanya kalau taka tu dia akan boleh lagi laju. Taka. Kalau ta ni dia macam dia macam berat sikit.
So korang boleh praktis sama ada nak pakai taka. Ka tu kita pakai apple router tau. Taka. Ataupun ta. Itu double tongue. Ini advance, so korang kena praktis. Praktis lah tiga-tiga tu. Yang pertama tadi slur 2 note. Kalau korang dah mahir slur 2 note tu, korang boleh slur 3 note. Macam mana lah, tak kisah. Jadi slur beberapa note dan kita plan benda tu supaya lidah kita berdisiplin. Yang kedua tadi, kita tang every note, tapi make sure angin kita tu tak putus. Angin kita tu konsisten pergi. Jangan macam semput. Tak nak semput gitu. Yang ketiga adalah double tongue. So ini adalah teknik melidah. So korang boleh praktis benda tu. Yang menariknya pasal teknik melidah ni, latihan dia tu korang boleh gabungkan dengan skill. So korang boleh pick apa-apa skill saja and korang gabungkan dengan latihan melidah ni. So 2 dalam 1 latihan dia tu. Dan ini yang saya selalu amalkan. Saya buat benda ni juga dalam warm up. Maksudnya katalah sebelum show, saya akan ambil masa lebih kurang setengah jam untuk saya warm up, biasakan balik nak praktis lain-lain tu sikit. So ini adalah antara benda-benda yang awal-awal yang saya akan buat. Hidupkan lidah saya, hidupkan jari saya. So saya kena warm up semua tu lah. Alright, so korang boleh dapatkan ebook How to Main Seruling. Dalam tu ada lebih kurang 25 scale. So korang boleh pick je mana-mana scale. Korang nak practice blues scale ke, pentatonic scale ke, Arabic punya scale ke. So korang boleh gabung dengan teknik melidah yang kita belajar kali ni. Kalau korang rasa video kali ni bermanfaat, jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan korang. Alright, so kita jumpa untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum, ciao.